Dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan jadi cahaya. Dia akan nanti di mahsyar Allah, dia akan beritahu kepada Allah, wahai Allah, ni orang-orang kat Shah Alam tu section 20 tu kat surah An-Nur. Ni rajin baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Akulah ianya. Ni dua surah ini beritahu kepada Allah, bantu dia, selamatkan dia di mahsyar Allah. Ketika kita berada di mahsyar Allah, tak ada yang kita harapkan. Suami, isteri, anak-anak, semua tak boleh bantu kita di mahsyar Allah. Hanya kita dengan amalan kita. Jadi beza dengan bapak tengok jari saya. Ini di mahsyar Allah, ini di dalam syurga. Di mahsyar Allah, antara kita dengan amalan kita, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tak ada nak minta bantuan suami isteri, tak ada. Beza ini di mahsyar Allah. Tiba nanti dalam syurga, ada orang yang dah masuk syurga, mungkin ahli keluarga kita terlebih dahulu masuk syurga banding kita. Bila tiba dalam syurga, kita akan teringat keluarga kita yang masih kita tak nampak dalam syurga tersebut. Ada beza tak? Ada beza. Di padang mahsyar ada beza, di dalam syurga ada beza. Apa ceritanya? Orang yang berada dalam syurga ni, mana Cik Kiah hari tu? Selalu sama pergi kelas sama-sama. Awak ni tak nampak sekarang ni dalam syurga ni? Sian kat dia kan. Ya Allah, ni penghuni syurga akan segera angkat tangan. Wahai Allah, ini saudara saya, keluarga saya, jiran saya, kawan saya. Saya bersaksi, sama pergi belajar, sama pergi surah, sama-sama nak ubah diri ke arah yang lebih baik. Tolong dia wahai Allah, di mana dia? Pup, dia sampai masuk dalam syurga. Dalam syurga baru kita ingat orang yang kita sayang. Di mahsyar Allah tak ada seorang pun yang akan ingat siapa yang dia sayang. Hanya dia bimbangkan tentang diri dia sendiri saja. Selesai, boleh Boleh, insya-Allah. Baik. Puan-puan yang dirahmati Allah, dalam buku sinopsis anda tentang surah Ali Imran, dia berada pada muka surat berapa tu? Muka surat 7 kan. Surah Ali Imran ini Tuan Fazrul membawa sehingga pada muka surat ke-9 pun masih ada. Dia punya carta ataupun aliran dia tu kan. Agak banyak. Kita pergilah sentuh mana yang boleh Mungkin tidak semua. Yang baki itu sebagai bahan bacaan anda. Okay. Apa maksud Ali Imran? Keluarga. Ali itu keluarga. Alif dan lam tu, itu maksudnya keluarga. Imran lah. Seorang lelaki yang bernama Imran. Seorang lelaki yang bernama Imran. Macam-macam pendapat. Bilakah zaman yang Imran ini ada? Ada riwayat yang paling kuat. Dia hidup pada zaman Nabi Zakaria alaihi salam. Zaman Nabi Zakaria alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Lagi apa lagi? Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria. Agak yang ke-22. Okey, Nabi Zakaria alaihi salam. Dan nak hampir tu. Kenapa dia nak hampir? Sebab Imran punya isteri nanti melahirkan anak yang bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Lepas Nabi Isa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang dah berada di hujung-hujung kerasulan silsilah para nabi dan para rasul. Kan? So jadi pendapat yang paling kuat, Imran ini hidup pada zaman Nabi Zakaria alaihi salam. Berada di mana pula? Dia berada di Palestin, berada di Baitul Maqdis dengan lebih tepat, Palestin sekarang. Jangan sebut Israel Jangan sekali-kali kita sebut itu negara Israel. Kita tak iktiraf. Walaupun dunia mengiktiraf negara Israel, kita jangan iktiraf. Semalam berlaku lagi serangan ke atas Gaza. Doakan mereka dalam solat kita. Baik. Yang pertama tadi, Imran ini seorang lelaki yang hidup pada zaman Nabi Zakaria. Dengan lebih tepat, tempatnya, buminya itu adalah di Palestin. Di dalam Al-Quran, ada 3 nama surah yang ketiga-tiga mereka ini bersempena dengan nama mereka. 3 surah ini bersempena dengan nama mereka.
Yang pertamanya Imran, iaitu surah Ali Imran. Yang keduanya di tengah Al-Quran Maryam, anak Imran itu. Kemudian yang kemudiannya Luqman. Ada dua lelaki, satu perempuan. Imran dan Luqman, kemudian Maryam. Ketiga-tiga surah ini, yang mana mereka yang nama yang disebutkan ini, mereka bukan nabi dan juga bukan rasul. Namun Allah angkat mereka sehingga meletakkan ada surah bersempena dengan nama mereka. Apa yang boleh kita faham? Walaupun mereka bukan nabi, walaupun banyak lagi nama nabi yang kita sebutkan daripada Adam, Idris, ada surah nama surah Idris, ada surah nama surah Musa. Ulama tafsir memberitahu hampir-hampir kitab ini yang namanya Al-Quran ini, yang namanya Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Tanzil ini, hampir-hampir nama Al-Kitab yang kita pegang ini dinamakan kitab Musa. Sedangkan Nabi Musa kan dah ada kitab sendiri. Apa kitab Nabi Musa? Yo, sebab banyak cerita tentang Nabi Musa. Apakah kitab Nabi Musa yang sampai kepada dia? Assalamualaikum. Ada orang ke tidak? Taurat. Taurat kan. Ayolah, bagilah tahu ada orang. Okey. Baik. So jadi kerana banyaknya kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah yang hari itu pun kisah dia dengan Bani Israel, sampai di hujung Al-Quran pun ada kisah Nabi Musa. Hampir-hampir surah ini dinamakan surahmu, atau kitab ini dinamakan kitabmu, kitab Musa. Ya. Apa poin saya? Walaupun kisah para nabi ataupun nabi-nabi banyak di dalam Al-Quran, tidaklah kesemua surah ini ada nama nabi-nabi tersebut. Allah bawa kisah Imran, kisah Maryam dan juga kisah Luqman. Dua ayah, seorang anak dan seorang ibu. Yalah, Maryam dia seorang anak kepada Imran, dia juga seorang ibu kepada Isa. Okey. So mungkin anda dah boleh nampak sesuatu. Saya katakan begini. Ada orang, wanita hamil, ketika dia hamil, apa surah yang akan biasa dia akan baca? Surah apa dia? Surah Yusuf dan juga surah. Pagi-pagi ada orang, selain dia baca solat sunat duha, apa surah yang dia baca? Surah Al-Waqi'ah. Kalau saya tanya, kenapa solat duha dan membaca surah Al-Waqi'ah? Apa jawapan orang kita biasanya? Jawab je, tak apa. Apa biasanya? Murah rezeki kan? Okey, duha tu jelas. Dengan doanya yang jelas. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Kita minta Allah pada waktu yang cerah seperti ini, apa yang di langit, apa yang di bumi, keluarkan, sampaikan, dekatkan, yang jauh mari dekat, itu semua rezeki. Tapi apa kaitan surah Al-Waqi'ah dengan rezeki yang anda katakan tadi? Cuba kita usaha. Alamak, macam mana nak jawabnya? Satu, okey, tadi wanita yang hamil, kenapa dia membaca surah Yusuf? Rasanya jawapan apa? Apa jawabannya? Anak yang cantik, anak yang handsome kan? Sebab Nabi Yusuf Nabi yang handsome. Persoalannya, apa soalan ni biasa? Ayah dia tu handsome ke tidak? Itu soalan nak kena jawab. Tak apalah, itu fizikal. Soalan yang lebih sepatutnya di sudut rohani, ibu dan ayah yang wanita sedang hamil dan ayah yang bakal mendapat bayi yang baru itu cantik tak dari segi personality, akhlaknya, ibadahnya? Itu jauh lebih penting. Jangan sibuk kita membaca, mengharapkan itu, tetapi kita tak berubah ke arah yang seperti dimaksudkan, seperti yang didoakan. Kenapa membaca surah Maryam pula yang wanita hamil? Mudah bersalin. Adakah wanita yang sedang membaca surah Maryam itu, yang sedang hamil itu, mengikut seperti ada usaha menjadi seperti Maryam yang sangat hebat? Ini nak kena jawab. Adakah hanya sekadar membaca dan mendoa? Tak menepati. Bukan saya menuduh, tetapi saya mengharapkan semua kita membaca doa, membaca Al-Quran, mengharapkan sesuatu, kita dahulu tunjukkan. Betul tak? Kita dahulu buktikan. Itu yang kita harapkan. Boleh faham puan-puan? Lain macam ni marah ni. Bukan marah. Sebab semangat tahun baru 8 Muharram. Awal lagi ni.
Itu yang lebih bagus. Ya. Antara cerita yang terbesar dalam surah Yusuf adalah anak yang akan seorang wanita itu lahirkan. Anda lah, saya tak ngandung. Dulu-dululah, sekarang mana boleh dah ngandung. Dulu contoh-contoh, maaf wanita yang sedang hamil baca surah Yusuf, bukan sepatutnya mengharapkan wajah seperti Nabi Yusuf. Dia pun tak tahu wajah Nabi Yusuf itu macam mana. Tetapi Allah gambarkan dalam surah Yusuf, yang lebih banyak diceritakan dalam surah Yusuf itu adalah sifat sabar yang hebat daripada Nabi Yusuf. Ni yang sepatutnya diharapkan anak tu nanti lahir jadi macam tu. Nabi Yusuf sabar dia macam mana? Umur dia 8 tahun, dalam riwayat sebut 8 ataupun 12 tahun, dia pun tak tahu apa-apa. Abang dia duk angkat, nah masuk engkau dalam perigi. Dia tahu tak? Dia tak tahu. Mungkinlah boleh dia tak puas hati, dia kata, pasal apa korang buat aku macam ni? Tetapi dia tak mengadu begitu. Dia kata apa dia? Fasabrun jamil. Aku sabar. Dan sabar ini ada satu sifat yang sangat cantik. Berapa lama dia sabar, tuan-tuan? Perempuan berapa lama dia sabar? 40 tahun. Selepas 40 tahun dia sabar dan ayahnya Yakub kehilangan dia 40 tahun. Mereka bertemu selepas 40 tahun. Sebelum dia bertemu dengan ayahnya, Allah angkat dia menjadi governor ataupun menjadi orang yang hebat di dalam negara ataupun negeri Mesir. Dia bukan hanya menjaga Kementerian Kewangan, pembesar ataupun ketua Mesir itu membenarkan dia. Bukan Kementerian Kewangan je kau jaga Yusuf. Ni semua kementerian kau boleh jaga. Nanti kita akan sampai dalam surah Yusuf tersebut. Boleh faham? Kemudian baca surah Maryam. Apakah cerita terbesar? Seorang wanita yang sedang hamil hari ini membaca surah Maryam. Apa pengajaran yang sepatutnya dia dapat? Maryam juga berkenaan tentang sabar. Maryam juga dalam surah Ali Imran, keyakinannya yang hebat, kita akan pergi ayatnya sebentar lagi, keyakinannya yang sangat hebat kepada Allah tentang rezeki. Anak tu kan rezeki kan? Anak yang baru dapat, cucu yang baru dapat rezeki. Maka tak perlu risau sampai kita terlupa solat dia, ibadah dia, keluar gelap, balik gelap. Bila balik, anak tak solat, tak ambil tahu. Yang penting besok dia pergi sekolah. Anak kita dah balik, anak tak mengaji, kita tak ambil tahu. Inikah ciri ketika hamil membaca surah Maryam? Tidak. Boleh Saya bukan marah nak membaca itu, nak membaca ini. Yang saya marah, membaca dalam keadaan tidak faham. Ini tak boleh berlaku sepatutnya. Kan cantik kita membaca dalam keadaan faham. Baik, kita pergi dalam surah Ali Imran kita. Kata Tuan Fazrul pada muka surat yang kedua, ini surah Ali Imran ada beberapa banyak cabang-cabang dia ni kan. Banyak cabang-cabang dia ni. Tapi saya bawa cerita yang bawah sekali ni. Kan ni muka surat 7, cerita yang bawah tu, kisah keluarga. Boleh buat bintang lah kat sini. Buat bintang ke ataupun tanda right. Saya takkan sentuh semualah yang cerita terpenting kan. Sebab kita banyak lagi surah selepas ini. Jadi kita, Tuan Fazrul kata apa dia? Kisah keluarga Imran. Pergi lihat ayat 35 sampai ayat 63 dalam surah Ali Imran tersebut. Jom kita pergi baca. Al-Quran ke surat berapa? 54. Ada soalan silakan bertanya Jangan segan. Boleh Anggap je lah saya ni seperti anak anda. Anggap sajalah. Silakan bertanya Baik, perhatikan pada muka surat 54 Al-Quran kita cerita tentang keluarga Imran. Bermula pada ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ingatlah 35. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ini dalam bentuk doa ni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu kandungan janin yang ada di dalam kandunganku ini nanti kelak akan menjadi hamba yang akan mengabdikan diri kepadamu, maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ketika ia melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan. Dan lelaki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan didikan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, siapa dia ni? Maryamah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yakni kamar khusus tempat dia beribadah, dia mendapati ada makanan di sisinya. Di sisi siapa ni? Maryam. Dia berkata, wahai Maryam, daripada mana engkau peroleh semua ini? Maryam menjawab, tengok jawapan dia ni, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang ia kehendaki, bighairi hisab, tanpa disangka-sangka. Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dapat kisah ini, ya, mungkin itu lapisan yang pertama. Kisahnya, ada seorang wanita yang hamil. Ada yang kata namanya Hannah, isteri kepada Imran ini. Walaupun ada riwayat mengatakan bukan tepat namanya Hannah, ikut sajalah Al-Quran kata Imra'atu Imran, isteri Imran, habis cerita. Tak penting nama tersebut, ya? Tak apalah. Mereka ni berkahwin dah lama. Imran dan isterinya kahwin dah lama. Dia sama kes macam Nabi Zakaria alaihi salam. Nanti kita akan sampai dalam surah Maryam. Cerita yang pertama dalam surah Maryam itu cerita tentang Nabi Zakaria dahulu. Siapa Nabi Zakaria ni? Pak cik dia yang menjaga dia sejak dia kecil. Kan ni tadi kan? Nabi Zakaria menjaga dia kan? Baik. Sama kes. Imran dan isterinya, Nabi Zakaria dan isterinya sama kes. Mereka kahwin lama tapi tak dapat anak. Sama juga, kurang lebih sama ceritanya dengan Nabi Ibrahim dan Hajar. Lama berkahwin tak dapat anak. Bila tiba dah kahwin, dapat anak. Bila tiba dapat anak, rezeki Allah diberikan kepada mereka. Anak itu membesar 13 tahun, dapat mimpi, kena sembelih pula. Dalam surah As-Saffat, selepas surah Yasin. Lambat lagi kita akan sampai. Baik. Maksudnya Nabi Zakaria, Imran dan juga Nabi Ibrahim, kisah mereka hampir sama. Iaitu kahwin lama tak dapat anak. Jelas, ya. Tiba-tiba Allah takdirkan isteri Imran ini mengandung ataupun hamil. Dia taklah macam kita. Zaman kita hari ini ada tanda-tanda, pergi cek kat hospital untuk double confirm. Betul tak? Dapat. Nanti besar sikit, masuk 3-4 bulan boleh pergi scan. Dulu zaman tu mana ada. Apa maksud saya? Zaman kita hari ini, bila sampai ke satu tahap, doktor boleh tahu kandungan tu, saya dah lupa berapa bulan yang doktor boleh tahu lelaki ke perempuan tu. Berapa bulan? 7 ke 6? Ke 8? 4 dah boleh 4 bulan. Doktor tu yang scan. Sekarang bukan 3D lagi dah, 4D pun ada. Siaplah balik pergi beli pakaian baby perempuan. Contoh kan. Dia dah tahu, dia dah bagi tahu. Dulu tak ada. Imran dan isterinya mengharapkan anak yang bakal lahir itu lelaki ke perempuan? Lelaki. Dia mengharapkan lelaki. Ya, kerana nanti insya-Allah dia sama seperti Nabi Zakaria. Kerana nanti anak itu boleh meneruskan usaha dakwah, bantu agama Allah, khidmat kepada Baitul Maqdis. Asalnya Imran dan isterinya mengharapkan anak yang lelaki itu bakal lahir boleh menjadi tok siap. Bahasa mudah faham hari ini. Yang jaga surau masjid ni banyaknya masa yang pegang kunci, segala anak kunci ni tok siap. Kat surau kita ni. Tuan imam tak adalah sangat.
Kenapa? Dia tahu. Oh, ini kalau tempat ini perlukan alat-alat, kat sini barang dia store dia. Oh, ini punya mic, ini tempat tekannya. Kita terkial-kial. Dia tahu tok siap. Maksudnya, hati dia, kehidupan dia, bangun tidur je ingat surau. Ya, sebelum tidur pun ingat surau. Dah kunci ke tidak tadi? Bagus tak orang macam ni? Bagus. Cita-cita bagus ni. Imran dan isterinya, cita-citanya hebat. Walaupun level tok siap. Kan kalau dalam carta dekat masjid tu kan, yang papan kenyataan tu kan, tok siap tu kan di ujung-ujung dekat bawah. Tetapi pahala besar. Menjaga rumah Allah. Dia bukan marah, dia bukan suka-suka marah. Kak, jangan letak barang kat sini. Dia bukan suka-suka marah. Untuk keselesaan orang lain. Untuk kebersihan rumah Allah ini. Besar tu cita-cita pekerjaan yang besar. Bagus. Tapi takdir Allah yang lahir ini adalah anak perempuan. Cuba kita tengok Cuba kita tengok pada ayat 35. Kalau anda ada bawa pensel, boleh gariskan kalau itu adalah Al-Quran anda. Cuba gariskan kalimah ini. Inni nazartu. Inni nazartu. Cuba perkataan tu, inni nazartu. Cuba tanya pada diri kita. Bila kali terakhir kita bernazar dengan sesuatu? Dah lama kan? Ataupun tak biasa dengan nazar ni kan? Tahu kan? Konsep nazar ni kan? Biasanya anak perisa. Biasanya. Kan? Cuba buat macam ni Biasanya bila anak periksa dapat keputusan baik, paling-paling kita nazar apa dia? Puasa lagi? Dah puasa? Oh. Yang biasa yang saya dengar ataupun yang biasanya bernazar begini. Jika anak saya berjaya dalam peperiksaan ini, sekian targetnya, saya akan puasa selama 3 hari selepas keputusan keluar. Tak jadi masalah lah nak buat. Tetapi nazarnya sepatutnya begini. Jika Allah berikan apa yang kita hajat, kita kena tunaikan nazar tersebut. Allah sebut di awal surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikan janji-janji kamu. Ada 2 tafsiran. Yang pertamanya, janji kita, nazar kita dengan Allah. Contoh, anak cemerlang, jika engkau izinkan anakku cemerlang dalam peperiksaan ini wahai Allah, 3 hari puasa, belanja kawan Starbucks. Contoh. Jangan pergi Starbucks pula lepas ni. Itu panjang cerita tu kan. Bukan tak ada makanan lain ke? Kan? Contoh So jadi selepas berjaya. Tapi ada orang bila anak tu tak berjaya, malas puasa. Masalah juga. Boleh tak? Dia begini, bila nazar ni kita punya tekad tu memang kena level yang paling tinggi. Dia bukan macam doa biasa-biasa. Dia bukan macam hajat kita, permintaan kita yang setiap hari tu. Nazar ni kita cuba pergi kepada level yang lagi tinggi. Maksudnya dalam doa tu bersungguh-sungguh, dan dia bukan hanya sekadar okey bagi tahu ke anak, mak dah bernazar puasa 3 hari kalau engkau berjaya, engkau tak payahlah ulang kaji. Engkau belajarlah main-main. Boleh tak macam tu? Tak boleh juga. Dia kena seiring. Ini konsep ibadah. Dia kena seiring. Boleh Baik, so jadi dah gariskan perkataan nazar kan? Inni nazartu. Cuba tanya kita kali terakhir, apa cerita-cerita perkara yang besar dalam kehidupan kita yang kita pernah lakukan ataupun niat untuk bernazar? Kan? Nazar ini perkara yang wajib ditunaikan. Ya, tak boleh ditinggalkan. Baik. Sekarang ini, isteri Imran, dia nazar apa dia? Yang sedang dia hamil tu kan? Dia nazar apa dia? Agar nanti anak yang lahir ini, cuba garis kalimah yang kedua, muharraran. Nampak perkataan muharraran? Apa maksud muharraran? Merdeka. Ni kan bulan kemerdekaan kan? Bulan kemerdekaan ni namanya muharraran. Merdeka. Tapi soalan saya kepada anda lah perempuan. Betul ke orang Melayu, orang Islam dalam negara kita ni, kita dah benar-benar merdeka? Nampak dari sudut macam ni merdeka, tapi sebenarnya minda ada lagi yang dikuasai. Anda tahu, faham maksud saya? Balik cek sama-sama dengan keluarga kita. Yang merdeka itu bagaimana? Tadi nazar,
isteri Imran bernazar, maksudnya apa dia? Jika Allah izinkan anak ini lahir dengan selamat, aku akan jadikan anak ini muharraran, merdeka. Merdeka untuk apa dia ni? Untuk diletakkan di Baitul Maqdis, jaga Masjidil Aqsa ini. Itu maksud yang dia harapkan. Dia tak nak si anak itu nanti terikat dengan urusan dunia, dengan tekanan daripada orang ataupun siapa-siapa yang boleh kuasai si anak itu, yang akhirnya si anak itu tak boleh nak jaga rumah Allah. Boleh faham maksud saya? So dia nak doa kepada Allah, anak itu nanti dia benar-benar bebas, mudah untuk dia menjaga Baitul Maqdis. Siapa yang cadang sekarang untuk anak dia jadi tok siak dekat surau ni satu hari nanti? Oh, mungkin kita tak sampai ke tahap itulah, kan? Tetapi ada usaha paling kurang anak-anak kita muharraran, merdeka, sentiasa hadirkan diri ke rumah Allah. Di sini mungkin dah ada dia punya AJK dia. Tapi anak-anak kita di mana semalam saya bersama dengan 300 orang pelajar tingkatan 1 di Ampang. Ada teori dan praktikal wuduk serta solat. Bila tiba sampai ke slot praktikal wuduk, bawa budak ni pergi ke pipe, ada beberapa pembantu saya, kita cek seorang-seorang ambil wuduk. Seorang budak lelaki ni ambil wuduk terkian-kian. Saya kata baca niat wuduk. Niat ambil wuduk apa dia? Dia tengok saya, tak ada jawapan. Tengok balik kepala pipe, air jalan ni keluar air ni. Saya kata, niat wuduk Ustaz nak dengar. Jujur dia, Ustaz saya tak tahu Ustaz. Sian tak anak ni? Siapa yang salah sebenarnya ni? Bukan budak ini salah. Di tempat yang lain, kumpulan yang lain saya pergi. Ada 30 orang. Siapa yang tak ngaji Quran? Angkat tangan. Angkat tangan budak ni. Namanya Hafiz. Saya pergi dekat dia. Hafiz kenapa tak mengaji? Tak ada jawapan. Kenapa anak ini tak ada jawapan? Kerana ibu dan ayah tidak memberi perhatian dan peluang kepada dia tentang solat dan Al-Quran. Saya tanya, saya bagi tahu kepada Hafiz, balik ni program tu 2.30 sampai 6.30 semalam. Saya kata balik ni Hafiz, ingat 3 perkataan Ustaz sebut. Ini 3 perkataan, balik jumpa mak dan ayah, sebut ini saja 3 perkataan. Jangan sebut benda lain. Apa dia Ustaz? Cakap dekat mak, Hafiz nak mengaji. 3 je perkataan. Saya tanya, kenapa tak solat sama dengan mak ayah ataupun ke surau? Mak balik, ayah balik lewat. Balik malam. Bagilah nak mengaji. Siapa nak bantau? Sian anak-anak kita. Kenapa? Inilah kita. Keluar gelap, balik pun gelap. Keluar gelap, balik gelap. Anak tak solat, anak tak mengaji. Dalam doa, wahai Allah, kami nak berjumpa semua di syurga Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sangat aneh dan sangat pelik sekali. Boleh faham maksud saya? Perempuan yang dirahmati Allah. Ini yang sedang kita hadapi. Generasi yang sedang kita buat ni sebenarnya sedang nak membina apa? Adakah hanya sekadar mengejar kurikulum ataupun akademik? Bukan saya kata jangan pergi sekolah. Tak. Tanggungjawab kita di rumah. Bila guru tuition tu datang rumah, berapa yuran pun sanggup dibayar. Tetapi bila guru yang mengajar Al-Quran, alah Ustaz, RM20 boleh tak sebulan? Tentang akhirat diminta diskaun. Tentang dunia akademik, berapa pun sanggup dibayar. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang berlaku pada hari ini. Baiklah. Jadi anda dah gariskan perkataan inni nazartu, hebat. Kemudian perkataan muharraran, kaitkan dalam diri kita. Apa yang kita nak nazarkan untuk anak keluarga kita ini, silakan dan doakan, pastikan seiring, bukan hanya sekadar nazar dan doa, seiring tindakan ikhtiar tersebut. Kemudian muharraran tadi pun anda dah gariskan, saya harap kebebasan merdeka di situ membawa maksud bebaskan anak dan keluarga kita daripada tipu daya gadget, alam maya, internet, apa lagi yang segala di rumah itu yang menyebabkan orang Islam tak hadir ke rumah Allah. Bebaskan mereka, tinggalkan perkara tersebut, mari datang rumah Allah bila tiba azan dilaungkan. Selesai, tak nak lama. Pada ayat yang seterusnya 36, cuba kita tengok. Dia selepas lahir itu, dia terus namakan anaknya itu Maryam. Walaupun harapannya anak itu lelaki, takdir Allah lebih mengetahui anak itu perempuan. Cuba gariskan perkataan ini. Wa inni, agak panjang, tapi ini penting. Wa inni u'izuha, yang di penghujung ayat 36 tu. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim.
Apa maksudnya? Kata Maryam, kata isteri Imran, sesungguhnya aku berdoa, lepas dia bagi nama anak tu, aku berdoa kepadamu, mohon perlindungan daripadamu, wahai Allah. Aku dan keturunan anak ini, iaitu keturunan Maryam ini, daripada asyaitan ar-rajim, syaitan yang direjam. Hebat doa Maryam ni, dia ajar kepada kita, bila kita berdoa, jangan kita hanya doa agar Allah berikan keselamatan, perlindungan terhadap anak yang depan mata kita ni. Keturunan dia yang mungkin selepas ini kita dah meninggal, kita tak nampak keturunan kita selepas ini. Lepas cucu apa dia? Lepas cicit apa dia? Lepas cocot apa dia? Pun dah tak tahu sebut kan? Itu Maryam, ini isteri Imran, dia doa, apa yang tak tahu nak sebut pun itu dia bacakan. Wa dzurriyyataha. Dalam doa kita. Boleh faham perempuan? Maka dalam doa kita jangan hanya sekadar pada level anak dan cucu. Sambungkan terus dalam bahasa Melayu kita, zuriat kami, zuriat saya, wahai Allah. Gitu. Sebut terus. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Zuriat. Rabbana wa taqabbal doa. Mesti ada sebut perkataan zuriat, keturunan, walaupun kita tak jumpa. Baik. Kenapa pentingnya? Tengok kan tadi anda gariskan, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Kenapa penting saat anak baru dilahirkan ini, penting doa agar anak dan keturunan si anak ini terselamat daripada godaan syaitan. Kenapa penting? Sebab syaitan akan bersama dengan setiap anak Adam ni. Kita dah kongsikan hari tu kan. Setiap anak Adam kita semua ini, di samping kiri kita ada syaitan ataupun jin. Namanya apa dia? Cuba tengok sebelah kiri. Ada ke tidak? Ada ni sebelah kiri bahu kita. Nampak tak? Tak nampak kan? Apa nama dia? Qarin. Kan kita dah pernah sebut kan? Qarin. Syaitan ataupun jin qarin. Kan Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf pada ayat 36 di sana. Ketika Nabi SAW sedang duduk macam ni, duduk sini sendiri kan. Datang siapa dia? Aisyah datang. Sayyidatina Aisyah isterinya datang. Laju. Muka marah ni kan. Datang. Sempat Nabi cakap dahulu sebelum dia nak bercakap dengan Nabi. Nabi kata, Aisyah, hang sedang marah ke? Anda sedang marah, betul ke? Aisyah kata, ya. Terkejut dia. Sebab Nabi nampak di wajahnya itu dia sedang dikuasai oleh syaitan qarin yang berada di samping dia. Maka Nabi beritahu kepada dia, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah dikuasai oleh syaitan qarin ataupun jin qarin. Dia terkejut. Dia tak pernah tahu kisah tersebut. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apakah di samping semua manusia hamba Allah ini ada syaitan jin tersebut? Kata Nabi, ya, semua ada. Aisyah tanya lagi, adakah di samping engkau pun ada? Nabi kata apa dia? Ada. Nabi sambung, di setiap manusia itu, di sampingnya itu ada jin qarin, dan dia adalah jin yang kafir yang akan terus menghasut orang tersebut. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, jadi yang berada di samping engkau itu pun, itu kafir ke? Tidak. Nabi sebut, hanya satu-satunya di sampingku ini, jin qarin yang tidak kafir, telah diislamkan. Maka dia sahaja yang satu-satunya. Dia tidak mampu untuk menghasut ataupun menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti lepas Zuhur, pergi jumpa Tuan Imam, tolong islamkan jin yang berada di samping saya. Boleh tak? Tak boleh. Mana boleh, tak boleh. Poin saya apa dia, perempuan? Ini doa isteri Imran. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Mudah-mudahan terpelihara daripada gangguan syaitan qarin yang berada di samping. Mungkin anda bertanya kepada saya, bagaimana untuk memastikan kita selamat daripada godaan jin qarin ini kan? Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf dan juga Allah sebut dalam surah Taha. Siapa yang jauh daripada Al-Quran, jin qarin akan kuasai diri dia.
Sesiapa yang dekat dengan Al-Quran, jin qarin akan surrender, akan mengalah, akan kalah dan tidak mampu menguasai orang-orang yang sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran akan jadi pelindung dia, akan jadi benteng yang hebat. Disebut dalam surah Az-Zukhruf, disebut juga dalam surah Taha 2 kali. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, jin qarin itu akan geng dengan dia. Dan lebih ketat lagi ataupun lebih tegas lagi Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf tu tadi, nuqayyid, dengan begitu sekali jin tu akan ikat kita supaya ikut cakap dia. Nauzubillah min dzalik. So jadi penting doakan yang seperti itu untuk anak-anak kita. Kemudian apabila anak itu dia begini kisahnya, apabila anak tu lahir, bila Maryam tu lahir dia perempuan bila Maryam itu lahir, isteri Imran melahirkan Maryam, Imran itu meninggal dunia. Dah lah tadi kahwin lama kan, dapat anak pertama tu, gembiralah isteri tu hamil kan. Takdir Allah, elok anak dia baru lahir, isterinya baru melahirkan anak dia, dia meninggal dunia. Tak sempat lihat besar sama-sama dengan dia, meninggal dunia. Tinggal isterinya dan anaknya yang baru tadi bernama Maryam. Maka Maryam ini perlukan perlindungan, baby yang kecil ni perlukan ada lelaki yang memberikan perlindungan kepada dia. Maka puan-puan yang dirahmati Allah, kita pergi pada ayat yang ke-44 muka surat sebelah Al-Quran anda, muka surat 55. Adakah tiba-tiba Nabi Zakaria terus datang kepada isteri Imran yang baru melahirkan Maryam tu, bagi bayi ni biar aku yang jaga? Tak. Tidak tiba-tiba seperti itu. Pada ayat 44. Dah jumpa dah? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Itulah sebahagian daripada berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka mencampakkan kalam. Kenapa mereka mencampakkan kalam? Untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga tidak bersama mereka ketika mereka sedang bertengkar. Apa yang mereka tengkarkan? Apa yang mereka gaduhkan? Wih, ini dia punya ayah baru meninggal lah, biar saya yang jaga. Saya ada rumah besar. Saya kan orang kaya dekat tempat ni. Saya rumah paling selesa. Saya jamin saya boleh bagi makan dengan sempurna kat bayi ni dengan mak dia. Masing-masing ingin menjaga, memelihara Maryam. Tetapi Allah kata pada ketika itu, siapa yang nak jaga Maryam kena masuk pilihan raya umum, PRU. Bila PRU? Pening kepala kan? Okey. Apakah pilihan raya yang mereka kena buat? Kan tadi dalam ayat tu, idh yulquna aqlamahum, campak apa dia? Campak pen. Aqlam ni asalnya pen. Anda sedang pegang pen kan? Campakkan di dalam sungai. Tetapi sebenarnya bukan pen. Tafsiran yang pada ayat aqlam ini, kalimah ini adalah anak panah. Pergi tepi sungai. Oh, siapa tadi? 10 orang 10 orang tadi yang kata nak jaga masing-masing duk berebut tu 10 orang. Mai. Pergi tepi sungai. Campak anak panah masing-masing. Siapa punya anak panah yang tidak tenggelam, yang maintain terapung dekat anak tengah-tengah sungai tu, tidak tenggelam ataupun tidak dibawa arus, dia begitu saja, dialah yang akan menjaga, memelihara logik akal. Campak sesuatu akan tenggelam anak panah tu. Campak pen pun tenggelam. Bukan campak sampan. Pen. Tenggelam. Logik akal. Tetapi takdir Allah yang selayaknya adalah Zakaria. Nabi Zakaria ini, dia pun campak sama anak panah dia. Takdir Allah dengan izin Allah, dia punya sahaja yang berada di tengah-tengah sungai. Maka orang lain pun, yang ramai-ramai yang tadi pun setuju, dialah yang memelihara Maryam. Baik. Cerita tentang pemeliharaan Maryam ini kembali pada ayat 37 tadi, surah Ali Imran, muka surat 54. Apabila dia jaga memelihara Maryam ini, apabila dia pergi menziarahi Maryam di mihrab tempat dia beribadah, ni dah kira remaja ni, beribadah,
Bila dia pergi dekat situ, dia nampak, dekat depan pintu Maryam ni sentiasa ada makanan. Dia bukan makanan biasa. Bukan Grab Food ke Food Panda duk hantar, bukan. Tak tahu siapa yang hantar. Itu biasa. Tapi yang jauh lebih pelik daripada Nabi Zakaria ni, yang membuatkan dia lebih pelik adalah buah yang ada tu berbeza musim. Dia datang musim sejuk, buah musim panas yang ada. Dia datang musim panas, buah musim sejuk yang ada di balik ataupun di hadapan pintu mihrab Maryam itu. Boleh faham maksud saya? Yalah, kok mungkin senang. Oh, kalau musim sejuk, buah apa yang biasa musim sejuk? Apple, anggur, mungkin senang. Kan? Logik akal. Tetapi yang ada, buah-buah yang berada pada musim panas seperti kurma. Bila tiba pula musim panas, buah musim sejuk pula ada. So, begitu sebaliknya. Maka kata Nabi Zakaria kepada dia pada ayat 37 itu, Qala ya Maryamu anna laki haza. Wahai Maryam, daripada mana engkau dapat semua ini? Daripada mana engkau peroleh semua ini? Cuba anda gariskan perkataan yang bawah sekali dalam muka surat tersebut. Kata Maryam, huwa min indillah. Ini yang saya katakan tadi. Membaca surah Maryam, wanita yang sedang hamil, perkataan-perkataan yang hebat yang keluar daripada mulut Maryam seperti ini, yang sepatutnya ada dalam diri orang-orang yang sedang membaca surah Maryam tersebut. Apakah perkataan yang lahir daripada mulut Maryam? Apa dia? Huwa min indillah. Maksudnya apa dia? Buat apa nak pelik? Apa yang nak risau sangat? Duk tanya setiap hari ni buat apa? Ini semua daripada Allah boleh berikan dengan cara bighairi hisab. Di hujung tu garis perkataan bighairi hisab. Kan biasa kan dalam ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Ini ni hisab. Sana yahtasib, sini hisab, tanpa disangka-sangka. Bighairi hisab. Mungkin ada kejadian pernah berlaku dalam diri anda. Beberapa kali pernah berlaku dalam diri saya. Kecil-kecil je ceritanya. Satu hari macam pagi macam ni. Aduh, dah lama tak makan udang masak sambal petai. Udangnya pula bagilah ayam besar-besar. Duk bagi tahu kat isteri, awak ni macam-macam lah. Susahkan saya lah. Tiba balik, abang saya balik. Itulah yang dia bawa petang nanti. Kita tak bagi tahu dia pun. Pernah berlaku dalam diri anda? Mungkin hanya terdetik. Satu hari Imam Syafi'i, dia pergi kat tuan guru dia. Dia pergi kat syekh dia, guru dia. Alhamdulillah, terima kasih. Aku penat ni hari ni nak cerita sikit. Ni cerita mudah faham kepada anda. Dia bagi tahu dekat Waqi', guru dia, syekh dia. Syekh, aku minta maaf lambat sikit hari ni masuk kelas. Tapi ni ada sikit anggur ni Selepas aku penat kerja pagi tadi, kawan-kawan sebelum perjalanan nak pergi tempat kelas engkau ni, kawan-kawan duk panggil. Tadi ada kebun anggur, dia kata mari tolong sama. Tolong petikkan token ni punya kebun anggur, dah masak gandum banyak sangat. Perlukan ekstra pekerja. Siapa nak part time? Aku pun tolong Tolong. Dah habis tu dia bagi aku upah ini anggur. Jadi apa yang aku faham, wahai Allah, wahai Tok Guru, wahai Syekh, dia kata, apa yang aku faham, Allah akan memberikan kepada kita rezeki selepas kita berusaha. Yalah, saya usaha bantu dia tadi. Takkan tiba-tiba saya pergi kat kebun dia, minta sikitlah anggur Orang lain duk sibuk kerja. Susah nak dapat, hanya sekadar minta, betul kan? Buat kerja dahulu. Ni sikit ada bawa lebih untuk kau. Apa kata Syekh dia? Rezeki ada datang dua cara. Yang pertama, engkau usaha, engkau akan dapat. Ada kan orang yang bukan Islam jauh lebih kaya banding kita kan? Kerja dia mungkin lebih hebat banding kita. Tetapi kalau engkau nak tahu, kata Syekh tu Waqi', Syekh Waqi' ni, Syekh dia bernama Waqi' ni kata kepada dia, kalau engkau nak tahu, aku pun pagi tadi mengharapkan anggur. Sekarang engkau bawa, ada aku pergi kebun tadi buat kerja sama dengan engkau. Ini rezeki yang kedua datang daripada nampak So Syekh dia kata tadi, sementara engkau datang ni tadi, ni matahari terik ni semua ni, kalau dapat anggur aku bayangkan tadi dah, ada anggur yang ranum yang besar-besar, Alhamdulillah, engkau datang bawa ni petang. Terima kasih. Boleh faham maksud saya perempuan? Jadi rezeki kita ada yang melalui kita berusaha, ada juga yang datang dari sebab kita sungguh-sungguh berdoa. Tadi
isteri Imran mengajarkan kepada kita doa tentang anak ini terselamat daripada godaan syaitan dan juga anak itu muharraran, merdeka untuk agama Allah. Maka berkat daripada doa mak dia yang hebat tu, mak Maryam ni, berkat doa dia mak dia itu tadi tu, iaitu Hannah itu tadi, anak ini dia jadi sampai ke level seperti ini. Apa levelnya? Qalat huwa min indillah. Apa sahaja rezeki datang ni, buat apa nak pelik? Itu semua datang daripada Allah. Sebab itu saya katakan begini, perempuan, banyak tempat saya katakan begini. Hari ini kita kena faham konsep menjemput rezeki ataupun mencari rezeki. Orang-orang yang konsepnya memegang dalam kehidupannya mencari rezeki, dia akan penat. Dia akan penat. Pukul 8 sampai 5 petang, balik nanti malam, balik nanti marah anak, besok kerja lagi, besok sampai dia pencin. Dia penat kerana dia mencari rezeki. Nampak macam perkataan mencari rezeki itu satu konsep yang, perkataan yang positif kan? Yang okey je kan? Tetapi sebenarnya yang jauh lebih hebat adalah menjemput rezeki. Ini yang kita kena perbetulkan. Apa maksud orang yang mencari rezeki dengan orang yang menjemput rezeki? Apa bezanya? Ada beza. Kalau orang yang mencari rezeki sampai penat, dia kerja, solat ditinggalkan, solat hujung waktu, bila tiba nanti gaji, hari ni gaji, besok na'udzubillah ada kemalangan, ada musibah, gaji yang semalam itu sehari je habis kena guna. Hilang keberkatan. Pening kepala. Tetapi orang yang menjemput rezeki, bila tiba azan ataupun masuk waktu solat, dia akan tinggalkan urusan kerja dia. Kerana dia tahu di dalam azan tersebut bukanlah hayya 'alal falah terlebih dahulu, tetapi yang dahulunya apa dia? Yang dahulunya apa dia? Hayya 'alas solah. Mari datang solat. Kalau nak berjaya, nak falah, solat dahulu. Kan? Saya suka buat contoh. Mencari semut dengan menjemput semut, mana yang senang? Semut-semut dalam surau ni ada semut ni sebenar. Macam mana nak jemput dia? Letak gula. Saya bagi masa 10 minit. Tolong cari semut seorang 10 ekor. Pening kepala. Tetapi kalau anda menjemput kan senang. Sambil kita letak benda manis tu, kita teruskan kita punya kelas. Saat lagi kita jeling-jeling, dia dah penuh dah dekat situ. Maka kita menjemput ke mencari semut? Kita jemput dia datang, kita umpan dia. Allah boleh berikan rezeki kepada kita dengan syarat kita dahulukan Allah. Maka rezeki yang tidak bighairi hisab tadi ni, yang kata Maryam ini di hujung ini ni, tanpa disangka-sangka itu dia akan datang kepada kita dengan izin Allah, dengan izin Allah. Boleh dapat? Itu kisah dia kan. Okey. Ada soalan? Silakan. Panjang tu. Tuan Fazrul tulis ayat dalam buku ni 35 sampai 63. Cerita tentang kisah keluarga Imran ini. Dia sampai muka surat berapa? Terus sampai muka surat 58 Al-Quran kita. Panjang kan? Ada yang M-A-R-I-A-M. Ada yang Y. Bagi saya kalau dalam bahasa ABC kita tak ada masalah. Terpulang Maryam terpulang, tak ada masalah. Saya tak tahu. Ada Y kan? Biasanya macam tu juga yang ramai pakai sekarang. Maryam. Sebutannya sebenar Maryam ke ataupun Maryam? Dalam bahasa Arab dia tulis apa? Yang tadi ayat tu tadi. Ra tu berbaris mati, sukun. Jadi dia Maryam, dia bukan Marilayam. Bukan Mari, dia Maryam. Jadi ejaan yang tepat apa dia? Y. M-A-R terus Y-A-M. Jadi kalau kita tulis M-A-R-I-A-M kurang tepat. Dia akan jadi Maryam. Kan dihidupkan ra tu kan. Sedangkan ra itu mesti mati ataupun sukun. Maryam. Tak kisahlah dia nak tulis Y ataupun I ke macam mana. Tetapi yang jauh lebih penting, anak tu bila dah dinamakan Maryam, usahakan perangai dia sehabis mungkin seperti Maryam di dalam Al-Quran.
Bukan hanya sekadar letak nama anak kita kan. Bukan senang kan nak letak nama anak, nama cucu kan. Pening kepala, gaduh. Saya anak ketiga ni. Last minute pun tukar dekat JPN tu. Yang nama anak saya ketiga Muhammad Fahim ni. Last minute. Sampai saya double check kat isteri saya. Ni saya depan borang JPN ni. Awak bagi tahu betul-betul apa nama budak ni. Dia dekat sekolah kan. Mari dekat atas katil awak cakap nama gini. Nampak? Bukan senang. Bila kita dah setuju sama pasangan kita, ini nama anak yang kita nak letak, apa dia punya laluan, acuannya apa. Bukan sekadar letak. Boleh faham? Kerana apa dia? Anak kita yang nama kita ni, sekarang nama saya Firdaus, nama anda sekian-sekian. Nama ini yang mak ayah kita letakkan ini akan dipanggil nanti di mahsyar Allah. Dalam hadis yang sahih, kita akan dipanggil. Dia bukan panggil, Cik Kia mana Cik Kia? Tak. Dia akan panggil nama penuh. Maka letaklah nama dengan sempurna. Bukan nak letak nama cucu, nama anak ni. Ni sebenarnya apa nama ni? Artis tu tengah famous lah sekarang. Nama dia lah kami letak. Bahaya. Ada perkataan, maaf saya sebutkan, saya lupa perkataan tu. Ada kawan-kawan duk kongsi juga dekat Facebook dia. Bila kawan saya tahu anak orang tu nama dia, nama antara nama-nama syaitan. Nampak macam sedap. Antara nama-nama wanita jahiliah. Itu bahaya orang kita. Yang dibimbangi nanti tu di mahsyar Allah akan dipanggil nama. Bukan senang. So cari nama betul-betul dan pastikan nama itu selari dengan kehidupan dia. Boleh faham? Boleh ya, insyaAllah. Allahuakbar. Takut. Saya kalau bab nama ni, saya tak berani nak jawab secara direct. Kadang-kadang dia ada makna yang lebih mendalam. Kena tengok kamus lagi. Memang banyak nama. Tu nama Danish. Nama apa lagi? Daniel. Ya, okey lah. Kira okey. Nampak macam agak moden kan. Macam nama pelakon kan. Maksud saya, kadang-kadang ada yang tersasar. Sehingga nama tu bila cek, tak boleh. Ya? Ya? Berhati-hati. Namanya. Sebab tu kena jumpa. Ubahlah. Ya? Banyak sebenarnya nama kan. Pastikan nama ada makna. Kalau orang dulu kan senang kan? Anak pertama namanya apa? Sulung. Sulung contoh-contoh. Susahlah pilih nama anak. Lahir bulan Ramadan. Namanya apa dia? Senang. Bulan Syawal. Syawal senang. Saya tiap tahun dia bersyawal dengan anak dia. Okey lah lagi. Ya, okey lah. Sebab dah kata pening kepala sangat. Lahir hari Khamis. Lahir hari Ahad. Okey, nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Boleh sesuatu cik? Dapat sesuatu? Dapat sesuatu insya-Allah. Walaupun 3-4 ayat hari ini, insya-Allah ada sesuatu. Anda masing-masing ada cucu, saya yakin. Apa yang sedang dibuat oleh cucu anda? Perhatikan. Adakah benar yang sedang dia buat itu seperti ketika emaknya mengandungkan itu membaca surah Maryam dan Yusuf? Tolong alignmentkan semula perjalanan hidup anak-anak dan cucu kita ini. Selagi kita masih bernyawa bernafas, esok-esok kita dah meninggal. Selagi masih kita sempat, buatlah sebaik mungkin untuk keluarga kita. InsyaAllah kita sambung lagi. Ada lagi kisah-kisah dalam surah Ali Imran ini. Namun itulah tadi yang kita kongsikan selama sejam. Kisah terbesar dalam surah Ali Imran adalah pengajaran daripada Imran, sang suami, dan istrinya bernama Hannah, doa dan apa nazarnya, dan juga anaknya yang bernama Maryam itu tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi